Salam sejahtera, anda bersama saya Rizal Zulkafli dan ini Niaga Awani. Kita mulakan dengan perkembangan dalam negara. Malaysia perlu meningkatkan usaha untuk menarik pelaburan berkualiti tinggi bagi mempromosikan ekonomi yang lebih inovatif. Menurut Gubernur Bank Negara Malaysia, Datuk Nur Syamsiah Muhammad Yunus, Malaysia masih kekurangan kemampuan inovasi serta tidak membelanjakan secukupnya bagi penyelidikan dan pembangunan R&D. Tambahnya, Malaysia berbelanja kurang daripada separuh ekonomi lain seperti Korea Selatan, Taiwan dan Singapura dalam R&D. Menurut Nur Syamsiah, Malaysia mempunyai perjalanan yang panjang apabila berubah daripada negara berasaskan komoditi kepada ekonomi pelbagai yang merangkumi pembuatan serta perkhidmatan moden. Ini membantu Malaysia maju menjadi ekonomi berpendapatan sederhana semasa awal 70-an, namun sejak itu perjalanan negara agak perlahan dalam mencapai pertumbuhan yang didorong oleh produktiviti dan inovasi yang menjadi syarat utama sebagai ekonomi berpendapatan tinggi. Hari ini produktiviti pertanian dapat ditingkatkan dengan menerima pakai pertanian moden dan usaha menangani perubahan iklim menawarkan peluang dalam menarik pelaburan termasuk mengadakan pekerjaan berkualiti tinggi. Beliau juga menyeru industri dan akademik untuk bekerjasama agar penyelidikan dapat lebih diorientasikan dalam memenuhi keperluan ekonomi. Ini supaya dasar sokongan serta pendanaan dapat ditujukan ke bidang yang mempunyai potensi komersial dan sosial yang paling besar. Dan kita ingin bincangkan berkenaan dengan R&D dan di mana jurangnya dan kenapa perbelanjaan R&D kita masih rendah. Dalam Belanjawan 2021, kerajaan peruntukkan 400 juta ringgit untuk R&D bagi kementerian dan agensi dan 1 bilion ringgit pakej insentif untuk teknologi nilai tambah tinggi termasuk aero angkasa dan kluster elektronik di Pulau Pinang dan juga Kedah. Menurut analisis K. Katir Gugan pada November 2020, The Portal FMT pada 2018, 15 bilion ringgit dibelanjakan untuk R&D oleh kerajaan dan korporat. Tambahnya, Malaysia belanjakan 1.44% daripada KDNK untuk R&D pada 2016, namun ia turun kepada 1.04% pada 2018. Beliau jelaskan di Kesatuan Eropah setiap 1% KDNK dibelanjakan untuk R&D akan lonjakkan KDNK sebanyak 2.2%. Dan kita bersama dengan Ketua Ekonomi Pusat Penyelidikan Pasaran Buruh Masa Hadapan Perkeso, Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Sari. Prof, di mana jurangnya berkenaan R&D ketika ini di Malaysia dan kenapa kita belanjakan jumlah yang kurang berbanding Taiwan, Korea dan juga Singapura? Adakah fokus kita kepada perkara lain selain R&D, Prof? Rizal, jurang tu memang ada. Kalau kita lihat trend 10 tahun ke belakang ini ataupun 20 tahun ke belakang pun, permulaan kita ataupun kita panggil permulaan kita tu agak rendah berbanding dengan Korea Selatan. Contohnya permulaannya kalau ikut tahun awal 2000, Korea Selatan dah membutuhkan sebanyak lebih dari 2% kepada KDNK ataupun GDP kepada R&D. Tapi kita masih lagi pada permulaan tu hanya tak sampai 1% pun masa tu kita buat ya. Pada pandangan saya lihat perkara ini walaupun isu R&D, isu inovasi ini telah termaktub dalam polisi dokumen kita. Kalau Rizal masih ingat dulu kita bercakap tentang K ekonomi, kita nak pergi ke arah ekonomi yang berinovasi. Tetapi dia tidak bidang R&D ini tidak diberi perhatian, bagi saya tidak, kita lebih fokus ke arah perkara lain. Walaupun kita tahu R&D itu banyak berlaku di industri, banyak berlaku juga di sektor-sektor awam, tetapi R&D itu kebanyakannya habis di situ saja, tidak dikomersialkan kepada dimaksimalkan di peringkat pasaran kat luar sana. Itu yang saya nampak yang berlaku di Malaysia sekarang ni. Alhamdulillah, kalau kita masih lagi belum terlewat ya Rizal, kalau kita nak cakap pasal revolusi industri 4.0 ke apa semua, kita tak mahu Rizal, kita hanya menjadi pengimport teknologi. Sekarang ni kita memang banyak ni kita menjadi pengimport kepada teknologi orang lain yang kita pakai di Malaysia. Disebabkan oleh R&D kita yang perlahan, R&D kita yang ada longgar kat banyak tempat, menyebabkan kita tidak menjadi pengguna teknologi kita sendiri, tapi kita lebih pengguna teknologi orang lain.
Ini satu keadaan yang kalau kita boleh bergerak ke hadapan, kalau kita boleh mengubah keadaan ini akan lebih baik kepada negara Malaysia. Dan Prof, bercakap berkenaan dengan menarik teknologi tersebut, apa kepentingan R&D ini dalam menarik pelaburan dan juga teknologi berkualiti tinggi di dalam negara itu sendiri, dan juga adakah jika tiada R&D, produk-produk yang kita hasilkan, teknologi yang kita ada dan juga kemahiran yang kita ada akan terus berada di takut yang lama, Prof? Begini ya, Rizal, R&D ini sangat berkait satu penentu juga kepada pelaburan. Kalau kita ingin menarik terutamanya pelaburan yang berkualiti tinggi, pelaburan yang besar daripada negara-negara luar, negara-negara yang berpendapatan tinggi. Kerana kalau saya sebagai pelabur, dalam bahasa mudahnya, jika saya lihat aspek R&D diberi keutamaan di dalam ekonomi Malaysia, ini memberi satu keadaan di masa hadapan jangkaannya kepada saya sebagai pelabur adalah saya menjangkakan di Malaysia produktivitinya tinggi, ya. Lepas itulah R&D ini akan memberi potensi kepada kepelbagaian produk yang saya pelabur, dan juga akan ada mungkin produk-produk baru yang dicipta di masa hadapan. R&D juga menjamin pemasaran dan juga pasaran baru untuk produk saya kalau saya pelabur di Malaysia. Dan R&D juga memberi impak dan menjamin penjimatan kos operasi kepada pelaburan saya. Jadi perkara-perkara ini secara keseluruhannya memberi, orang kata, akan membantu mendapatkan pulangan pelaburan yang lebih baik sebenarnya kepada Malaysia dan juga kepada pelabur itu sendiri. Dan Prof, institusi pengajian tinggi awam banyak buat kajian, namun adakah ia dikomersialkan dan apakah kekangan dalam hubungan antara akademik dan juga industri dalam ekonomi Malaysia pada ketika ini, Prof? Dua perkara utama yang ingin saya lontarkan di sini, Rizal, ya. Perkara ini bukan perkara baru sebenarnya. Seingat saya, kita isu commercialization ataupun mengkomersialkan produk R&D di universiti ini agak terbelakang kalau kita bandingkan dengan Korea Selatan. Korea Selatan di industri mereka bila buat R&D, mereka terus adanya commercialization bersama dengan pihak industri. Kitanya banyak habis di industri, banyak habis kat paper saja. Walaupun research and development grant tu banyak di dekat industri awam. Perkara ni dah kita dah perhatikan ataupun kerajaan sendiri, saya ingat saya masa tu unit perancangan ekonomi dah nampak benda ni dah 10 tahun ke belakang dah. Yep. Isu yang tadi. Lepas tu yang kedua, Rizal, ini berkaitan dengan, saya kira perlunya ada reform di universiti ini, kerana yang kita lihat sekarang ni pendekatan dan juga sistem penilaian penyelidikan itu tidak holistik. Bahasa mudahnya tidak menyokong pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan perniagaan itu, ya. Saya ambil bahasa mudah, Rizal, mudah saja contohnya. Kalau dulu penyelidik, pensyarah ada sangat bermotivasi untuk menyalakan penyelidikan, dan penyelidikan ni kita kena faham juga ada risikonya juga. Contohnya, Rizal, kalau nak mencipta pokok baru, pokok kelapa sawit baru contohnya yang lebih rendah dan keluar buah yang banyak kan, akan mengambil masa bertahun dan juga kadang-kadang berjaya, kadang-kadang tidak berjaya. Tetapi kalau nak tunggu macam tu, penyelidik nak naik pangkat masa yang sama. Jadi universiti pula sekarang ni, saya tak tahu kok ada perubahan dah selepas pasca pandemik ni. Kalau dulunya nak naik pangkat, lihat kepada berapa banyak journal papers yang dikeluarkan. Kalau gitu, dia tidak memotivasikan pensyarah untuk melakukan inovasi penyidikan yang betul-betul dikehendaki oleh ekonomi. Maka banyaknya duduk dalam pejabat tulis paper, sebab paper at the end nak naik pangkat, mereka lihat berapa banyak papers, dan berbanyak papers ini sebenarnya tidak ditranslate, tidak diterjemahkan kepada sejauh mana masyarakat, sejauh mana golongan perniagaan di sana memanfaatkan apa yang mereka lakukan di universiti. Adakah KPI tersebut, Prof, rasa perlu dinilai semula untuk pastikan ya ada jumlah papers tersebut, tapi dalam masa yang sama ada pengkomersialan yang berlaku di luar sana dengan pihak industri, Prof? Betul, saya setuju. Itulah yang perlu dibuat. Bukan saja dia boleh commercializekan, Rizal, ya. Yang bersama untuk orang social science ni selalu dipandang sepi sebahagian universiti ni. Padahal kita tengok negara maju, penyelidikan social science, penyelidikan pemasaran, penyelidikan tingkah laku, gelagat pengguna apa semua ni penting untuk mendapat satu keadaan yang lebih baik kepada ekonomi. Jadi kita perlukan beri perhatian juga, dan setengahnya, Rizal, penyelidik ini banyak terlibat dalam
dalam pembuatan dasar, dalam merancang sesuatu perkara produk yang dibuat oleh kementerian, tapi mereka ni tidak banyaklah mereka tulis journal papers, tapi perkara ini juga perlu dilihat kerana mereka menyumbang kepada masyarakat dan juga perniagaan. Kita mahukan sistem yang lebih baik supaya Rizal, apa yang dibuat di universiti itu dapat dimanfaatkan kepada masyarakat melalui perniagaan dan melalui ekonomi. Itu yang kita nak, sinergi itu. Adakah pandangan Prof ini satu pandangan yang dengan izin kontroversial, Prof rasa di luar sana? Saya rasa saya mengalu-alukan jika ia dianggap kontroversial kerana saya bersama ketika mana tahun lepas berada saya berada di di sekretariat EAC ya, dalam pembaharuan sektor pendidikan. Ini adalah satu perkara yang kita lihat dan kita perlu saya rasa saya tidak berkeseorangan, saya rasa ramai yang pensyarah-pensyarah dan juga mereka di universiti bersetuju dengan pandangan saya ini kerana kita lihat bukan saja kualiti pelajar yang dikeluarkan, malah kualiti penyelidikan pensyarah itu juga perlu dilakukan pembaharuan. Sesuatu perlu dilakukan, maksud saya Rizal. Kita tidak boleh hanya menjurus kepada paper saja. Betul, menjurus kepada paper saja, tetapi dalam sama kita nak tengoklah sejauh mana apa yang terkandung dalam paper tersebut, apa yang dibuat dalam paper tersebut diterjemahkan kepada penggunaan dalam masyarakat dan penggunaan kepada dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Itu yang penting. Dan dalam masa yang sama, Prof, terakhir Prof, ya, adakah pihak industri dengan izin ini dying to work together with the academics untuk kajian, untuk pendidikan? Adakah wujud pihak industri yang ingin sangat bekerja dengan pihak akademik tetapi mungkin ada jurang dan gap di situ? Apa perlu dilakukan, Prof? Memang ada. Banyak saya kira kalau kita buat sesi libat urus bersama dengan contohnya Federation Manufacturer Malaysia lah, dengan institusi lain, mereka lapang dada untuk mengadakan, untuk berkongsi, mengadakan penyidikan bersama dengan universiti dan terus manfaat kepada perniagaan mereka. Tetapi perkara ini tidak sangat, dampaknya sinergi itu kurang dan bergerak ke hadapan ya Rizal. Saya kira ini adalah satu perkara area ataupun bidang pembaharuan yang kita perlu lihat dengan teliti. Sinergi itu perlu dikaitkan dan ketersediaan pihak perniagaan, pihak industri luar sana untuk bekerjasama, saya kira mereka berlapang dada dalam keadaan sekarang. Jadi saya kira ianya lebih baik kerana di universiti mempunyai sumber dari segi penyelidiknya, dari segi pelajarnya yang saya kira bersedia untuk melakukan inovasi dan pendidikan R&D kepada syarikat-syarikat dan juga golongan peniaga di luar sana. Dan yang paling penting juga dekat sini adalah kita di peringkat nasional, kerajaan menentukan apakah bidang pertumbuhan ekonomi dalam masa 5 tahun akan datang. Selepas itu gunakan pendekatan kaedah tersebut untuk kita memberi fokus research dan development kepada tumpuan tersebut dengan menggabling industri dan juga universiti. Terima kasih Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Saari membincangkan berkenaan dengan R&D dan juga komen daripada Gubernur Bank Negara tentang kurangnya R&D di Malaysia. Dan itu tadi Ketua Ekonomi Pusat Pendidikan Pasaran Buruh Masa Depan Perkeso. Kita akan beri berehat seketika, kembali selepas ini.